Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk petang ini, kita akan mulakan dahulu dengan soalan nombor 3. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 2 kita dah bincang pada minggu lepas. Okey, pada kelas yang sebelum ini. Jadi tengok pada soalan nombor 3. Soalan nombor 3 dia kata tukar nilai digit 5 dalam nombor 154. Okey, tukar nilai digit 5 maknanya sini. Okey, so kita ada nilai digit ni untuk nombor 5 ni dalam nombor 154 asas 6 kepada nombor dalam asas 3. So maknanya kat sini kita ambil semula soalan. Okey, nombor 3 ada soalan 154. Berapa tu? 154. Okey, 154 dalam asas 6. Okey, apa yang dia nak adalah dia nak yang ni nilai digit 5 sahaja nak ditukarkan kepada apa? Kepada asas 3. Okey, so macam mana kita nak tukarkan kepada asas 3? Okey, yang pertama sama, langkah dia adalah kita mesti buat apa nama ni jadual. Okey, so kita buatlah 1, 5, 4. So bina jadual, ni kamu kalau dalam buku tu kamu buat guna pembaris lah yang jadual dia bagi kemas dan cantik sikit. Cikgu kat sini, cikgu tak boleh nak guna pembaris sangat sebab tidak ada. Okey, so kita akan dapat 154. Okey, kemudian sebelum kita dapatkan dia punya nilai digit, kita mesti keluarkan dulu dia punya nilai tempat. So kat sini sebab kita ni dalam asas 6. Jadi maknanya kita akan bermula kat sini 600, 601, 602. And then apa yang kita nak kat sini adalah kita nak punya nilai digit. So nilai digit cara macam mana? 4. Okey. Kat sini kan kita ada 4, maka kita kena darabkan dengan 600. So kita akan dapat. Okey, so tekan kalkulator lah. Okey, sekejap saya ambil kalkulator saya. Okey. So 4 darab 600, 600 adalah sama dengan 1. So 4 darab 1 sama dengan 4. Okey. Baik, kemudian 4 darab dengan 6 kuasa 1. So tekan kalkulator. 5 darab dengan 6 kuasa 1. So kita akan dapat sama dengan 30. Okey, kekal jadi 30. Kemudian 1 darab dengan 6 kuasa 2. Okey, 6 kuasa 2 adalah sama dengan 36. Jadi 1 darab 36 kita dapat 36. Sekarang ni soalan nak hanya untuk nombor 5 sahaja. Jadi maknanya nilai digit dia adalah 30. Okey, so 30 ini dia nak suruh tukarkan. Okey, sekarang ni daripada asas 6 kita dah tukar kepada nilai digit. Nilai digit ni adalah dalam asas 10. So daripada asas 10 ini kita nak tukar ke dalam asas 3. Okey, so nak tukar ke dalam asas 3 caranya macam mana? Okey, apa yang perlu kita buat adalah buat 30. Okey, sama langkahnya kita mesti bina dia punya ni garisan dia. So bina dia punya garisan kiri dengan kanan macam yang sebelum ni yang cikgu dah ajarkan kepada kamu kan. Okey, so 30 bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 3. Sebab apa bahagi dengan 3? Sebab kita nak tukar ke dalam asas 3. So tekan kalkulator, 30 bahagi dengan 3 maka kita dapat sama dengan 10. Ada baki tak? Tidak ada baki. Bila tidak ada baki maka kat belakang ni kita letak kosong. And then teruskan lagi. 10 bahagi dengan 3, so kita akan dapat 3.333. 10 bahagi dengan 3, maka kita akan dapat 3.333. Okey, yang perpuluhan belakang kita tak ambil, kita hanya ambil 3 yang kat depan sahaja. Jadi, kita seterusnya mesti mencari bakinya macam mana. So, 3 kita darabkan semula dengan 3. 3 darab 3 sama dengan 9. 10 tolak 9 sama dengan 1. So, bakinya adalah 1. Baik, teruskan. Okey, teruskan 3 bahagi dengan 3. So 3 tekan kalkulator. 3 bahagi 3 kita dapat sama dengan 1. Ada baki tak? Tidak ada baki, maka belakang jadi kosong. Kemudian 1 bahagi dengan 3. Boleh tak? Tak boleh. So kita akan dapat sini sama dengan kosong. Jadi belakang dia akan turun 1. 1 yang mana? Inilah 1 akan turun ke sini. Jadi cara bacanya mestilah bermula daripada bawah naik ke atas. Jadi kita akan dapat okey 30
Okey, kuasa 10. 30 dalam asas 10 apabila kita tukarkan ke dalam asas 3, ianya adalah bersamaan dengan 1010 asas 3. Okey, so dapatlah dia punya jawapan. Selesai untuk soalan nombor 3. Baik. Next, kita teruskan dengan soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ni, sekarang ni kita dalam asas 2 dan kita nak tukarkan terus ke dalam asas 8. Okey, minggu lepas cikgu dah tunjukkan kepada kamu bagaimanakah cara kita nak tukarkan ke dalam asas 8. Jadi kita tengok daripada soalan yang pertama iaitu soalan nombor 4A. Okey, soalan 4A iaitu dia punya soalan 111 101. Okey. 111 101 dalam asas 2. Kita nak tukarkan dia ke dalam asas 8. Jadi, bagaimanakah kaedahnya? Sama juga. Kaedahnya adalah tetap sama. Kita mesti membina jadual. So, ambillah kita punya pembaris, so bina jadual. Okey, jadual dia tengok ada berapa nombor ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 nombor, jadi kita punya petak pun akan jadi ada 6. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1, 0, 1. Okey, yang pertama. Okey, binalah dia punya ni dulu kan. So bina. Okey, jadi kita akan dapat rumah dia. Yang pertama, yang kedua. Okey, teruskan lagi yang ketiga. Lagi yang ke berapa ni? 4. Seterusnya yang kelima. Okey, buat untuk semualah. Okey. Jadi asas 2. So sini adalah asas 2. So mula daripada belakang. Okey, mula daripada belakang kita akan mulakan dengan 2 kuasa kosong. 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey. Dalam kes asas 2 kepada asas 8, kita boleh terus tukar kepada asas 8 tanpa kita menukar terlebih dahulu kepada asas 2. Caranya macam mana? Okey, kita buat untuk 3 yang pertama. Okey, 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Kemudian kita ulang semula. Untuk yang bahagian yang berikutnya, bermula daripada mana? Mula balik daripada 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, seterusnya daripada sini kita akan kirakan dia punya nilai digit. Okey, maknanya di sini kita akan asingkan dia kepada dua bahagian. Satu bahagian yang pertama, ini bahagian yang kedua. Okey. Jadi kira nilai digit dia 1/2 kuasa kosong, maka kita dapat sama dengan 1. 0/2 kuasa 1 dapat 0. 1/2 kuasa 2 dapat 4. Okey, yang sebelah sini pula 1 kuasa darat dengan 2 kuasa kosong dapat 1. 1/2 kuasa 2 dapat 2. 1/2 kuasa 2 dapat 4. Yang ini kamu boleh tekan kalkulator sahaja. Okey, kemudian jumlahkan. Okey, jumlahkan yang mana? Yang bahagian depan ni. Okey, 4 tambah 0 tambah 1 maka kita dapat sama dengan 5. 4 tambah 2 tambah 1 maka kita dapat sama dengan 7. Jadi maknanya 111 101 asas 2 adalah bersamaan dengan 75 dalam asas 8. Okey, sama dengan 75 asas 8. So selesai. Itu adalah kalau kita nak tukar terus daripada asas 2 kepada asas 8. Baik. Selesai. So saya harap dapat betul semua. Dan kita lihat pada soalan yang berikutnya iaitu soalan C. Soalan C kita ada apa tu? Okey, kita tulis kat bawah ni 4C. 4C. Dia punya soalan adalah 111 101 11. Okey. 111 101 11. Asas 2. Nak tukar kepada asas 8. Okey, makin banyak dia punya nombor, maknanya makin banyaklah kita punya petak ni, jadual. Jadi kita akan mula daripada, okey, tulislah dulu 1 1 1 1 0 1. Okey, kemudian 1 1. Okey, next kita kena buat dia punya table. Okey, ataupun jadual dia. Okey, mula daripada belakang. Okey, kita asingkan tiga bahagian.
Okey, 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Asingkan. Dan yang depan ini kita tengoklah kalau ada 2, 2 sahajalah. Okey, kita biarkan dia begitu. Okey, next adalah kita kena kira di bawah dia ni kan. Okey, macam tadi, sini adalah untuk asas 2. Jadi 1, sebabkan asas 2, jadi kita mula daripada 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Mula balik 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Sini pun sama, 2 kuasa 0, 2 kuasa 1. And then, apa yang perlu kita buat adalah kita mesti darabkan. 1 darab 2 kuasa 0 dapat 1. 1 darab 2 kuasa 1 dapat 2. 1 darab 2 kuasa 2 dapat 4. Yang ini pun sama. 0 darab 2 kuasa 0 dapat 0. 1 darab 2 kuasa 1 dapat, okey, berapa? Dapat 2. Okey, dan 1 darab 2 kuasa 2 dapat 4. 1 darab 2 kuasa 0 dapat 1. 1 darab 2 kuasa 1 dapat 2. Kemudian kita mesti jumlahkan. Okey, jumlahkan yang ini jumlahkan yang kawasan dia, ini pun sama jumlahkan dia punya kawasan. Jadi 4 tambah 2 tambah 1 dapat 7, 4 tambah 2 tambah 0 dapat 6, 2 tambah 1 dapat 3. Maknanya kat sini 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 dalam asas 2 adalah bersamaan dengan 367 dalam asas 8. Okey, baik. Selesai untuk soalan 4C. Yang berikutnya kita pergi kepada soalan 4E. Okey, 4E 111 000. Okey, 111 000. So 4E. Okey, soalan dia 111 000. Asasnya berapa? 2. Sama juga. Dan kita nak dapatkan dia punya dalam asas 8. So how? Sama. Okey, mesti bermula daripada 1, 1, 1, 0, 0, 0. Okey, kemudian buatkan dia punya jadual. Okey, buatkan jadual utama dulu. Dan lepas dah buat jadual utama, pisahkan dia mula daripada belakang. 1, 2, 3, pisahkan. 1, 2, 3, pisahkan. Okey, selesai. And then, nyatakan dia punya nilai tempat. Okey, kat bawah ni mula daripada 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Sama juga 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. And then jumlahkan. 2 kuasa 0 darab dengan 0 dapat 0. 2 kuasa 1 darab 0 dapat 0. 2 kuasa 2 darab 0 dapat 0. 2 kuasa 0 darab 1 dapat 1. 2 kuasa 1 darab 2 darab 1 dapat 2. 2 kuasa 2 4 darab 1 dapat 4. Kemudian kita mesti jumlahkan. Okey, yang ini pun jumlahkan. Yang bahagian depan dengan depan, bahagian belakang dengan belakang. So, bila kita jumlahkan, maka kita akan dapat dia punya jawapan adalah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. 4 tambah 2 tambah 1 dapat sama dengan 7. Maknanya 111 000 dalam asas 2 adalah sama dengan 70 asas 2 pula. Asas 8. Okey, selesai. Itu adalah pengiraan kalau daripada asas 2 terus kepada asas 8. Baik. Yang berikutnya kita nak melihat kepada soalan nombor 5. Okey, ini cikgu pergi laju sikit sebab lepas ni kita nak masuk kepada pengiraan, penambahan dan juga penolakan yang melibatkan kepada nombor asas. Topik ini adalah topik yang sangat senang. Jadi kita wajib kena kuasai sebab ini adalah antara topik yang kita wajib dapat betul dalam peperiksaan SPM terutamanya. Okey. So, kita tengok kepada soalan nombor 5. Soalan nombor 5 sekarang ni, semua soalan ini adalah dalam asas 8 dan dia minta kita untuk tukarkan ke dalam asas 2. Jadi macam mana caranya? Kita mulakan daripada soalan B. Okey, untuk soalan B. Okey, soalan nombor 5B. Okey, apa dia punya tadi? Sekejap saya alihkan ni. Bagi senang sikit. Okey, 5B 112 asas 8. Okey, 112 asas 8. Jadi macam mana kita nak buat? Kita ada 112, kita nak tukar ke dalam asas 8. Jadi macam mana caranya?
untuk kita dapatkan 112 ni. Okey. Caranya paling mudah, kita buat gini juga. Jadual macam tadi. Okey, kita buat jadual macam tadi. Kita ingat kita ada 3 nombor, maknanya kita akan ada 3 petak. Okey, petak kita yang pertama, okey, yang kedua, yang ketiga. Yang ini kamu gunalah pembaris. 1, 1, 2. Sekarang ni semua ni adalah dalam asas 8. Jadi macam mana? Okey, caranya kita ambil sini kita letak. Sebab kita nak tukar ke dalam asas 2. So kita buat 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Sini 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Sama juga sini 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey. Then, okey, kita tahu kalau 2 kuasa 0 adalah sama dengan 1. 2 kuasa 2 sama dengan 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okey. Sama ulang. Jadi sini 1, 2, 4. 1, 2, 4. Okey. Seterusnya, apa yang perlu kita buat? Kita tengok nilai dekat atas ni, dalam asas 8 ni berapa nilai dia? 2. So tengok mana yang sini nilai dia sama dengan 2. Sini kan, yang tengah-tengah ni. Okey, yang ini pun sama, nilainya adalah 1. So mana 1 yang nilainya 1? Yang hujung sekali. Dan yang terakhir 1 juga, okey, mana nilainya? Sama dengan 1. So, maknanya jawapan kita nanti kita akan dapat macam mana? Okey. Dekat 2 kuasa 0 ni, sebab dia tak ambil. Yang ini kita tak ambil. Cikgu tanda. Yang ini kita tak ambil. Okey. Yang ini kita tak ambil. Okey, sekarang ni yang ini tak ambil. Yang ini tak ambil. Okey, yang ini tak ambil. Yang ini pun kita tak ambil. Jadi, yang tak ambil, belakang dia kita letak bawah ni, kita letak kosong. Yang ambil, kita letak 1. Yang tak ambil, kita letak kosong. Kemudian tengok yang sini pula. Ini ambil kan? So, bila ambil, letak 1. Belakang tak ambil, kosong. Belakang tak ambil, kosong. Okey, sini 1. Sebab ambil kan? Belakang ni tak ambil, dua-dua akan jadi kosong, kosong. So, baca daripada belakang. Jadi sekarang ni jawapan kita adalah ni dalam asas 2. So, cara baca dia, tengok daripada belakang. Okey, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Okey, belakang dia ni kita boleh hapuskan sebab dia nilainya adalah kosong. So, jawapan akhir kita adalah yang ini sahaja. Okey, yang berada di depan ni sahaja. So, kita akan dapat 1, 1, 2 dalam asas 8 adalah bersamaan dengan 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 dalam asas 2. Okey, so selesai. Maknanya cara dia macam mana tadi? Kita mesti mula-mula kita pisahkan dulu dia kepada 3 bahagian. Okey, kemudian kita pecahkan lagi kepada 3 bahagian sekali lagi. Kemudian kita tengok mana yang ambil kita tandakan dia sebagai 1, mana yang tak ambil kita tandakan dia sebagai kosong. Kemudian yang di depan dia kalau kosong kita tak akan buang, kita hanya ambil yang bahagian belakang sahaja. Baik, kita tengok soalan yang berikutnya untuk lebih mudah kita faham. Soalan nombor 5. Berapa itu? 5D 1217. Okey, 5D 1217 asas 8. Okey, so 1217 dalam asas 8 kita nak tukarkan dia kepada asas 2. So macam mana caranya? 1 2 1 7. Okey, macam mana? Kita mestilah buat ni. Okey, buat ni. Okey, buat jadual. Okey, hujung pun sama buat jadual. Okey, tutup. Okey, kita ada 4 nombor, maknanya kita akan ada 4 bahagian. Okey, kita akan ada 4 bahagian. So, ambillah pensel tadi, sama tandakan juga. Kita akan mulakan dengan 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Okey, seterusnya kita nilaikan dia.
2 kuasa 0 sama dengan 1, 2 kuasa 1 sama dengan 2, 2 kuasa 2 sama dengan 4. Belakang ni pun samalah. Jadi kita akan dapat 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Baik. Yang pertama kita tengok. Kat sini nilainya 7. Jadi berapa tambah berapa dapat 7? Okey. Yang kita ada pilihan dia adalah 1, 2, 4. Jadi kita kira 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7. Maksudnya kat sini, semua nilai ni kita akan ambil. Okey. 1 ambil, 2 ambil, 4 ambil. Sebab 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7. So, yang mana ambil? Ingat, tanda 1, 1, 1. Okey. Kemudian kita pergi pada yang kedua. 1 sahaja. So, 1 sahaja yang diambil. Jadi, maknanya kat sini, yang 2 lagi ni tak ambil. Yang ini tak ambil, yang ini tak ambil. Jadi maknanya sini sahaja 1, yang lain tu kosong. Kemudian ini 2. Okey, so sini 2. Yang mana ambil? 2 sahaja. Jadi 2 sahaja yang ambil, yang lain tu secara automatik kita takkan ambil. Jadi kita akan dapat sini kosong, yang ambil 1, yang ambil kosong. Okey, kemudian belakang yang kita ambil berapa? Nilainya adalah sama dengan 1. So yang ambil adalah yang mula-mula sahaja, iaitu 1. Depan dia adalah kosong. So sebab dia kosong-kosong kat depan, maka kita tak payah kira. Jadi jawapan akhir kita adalah 1217 dalam asas 8 adalah bersamaan dengan mula daripada sini. Mula daripada sini baca ke belakang 1010 1010 1010 111 asas 2. So selesai untuk soalan nombor 5D. Soalan nombor 5D yang ini. Okey, baik. Yang terakhir kita nak tengok pada soalan nombor F, iaitu 243 dalam asas 8. So 243 dalam asas 8. Okey. 2 soalan 5F. 243 dalam asas 8. So macam mana caranya? Again, sama juga. Kita buatlah 1, 2, 4, 3. So buat jadual yang besar. Okey. Ini nak cantik guna pembaris baru kita dapat lawa kan. Okey. Sekejap. 2, 4, 3. Okey. So sini pun buat jadual dia. Okey. Baik. Sini 1. Ni pecah kepada 3 bahagian. Sebab kita ada 3 kan. Jadi mula daripada sini. Sama juga. Again. Ulang balik step yang sama. 2 kuasa 0. 2 kuasa 1. 2 kuasa 2. 2 kuasa 0. 2 kuasa 1. 2 kuasa 2. Okey. 2 kuasa 0. 2 kuasa 1. 2 kuasa 2. Dan jumlahkan. Nilaikan. 2 kuasa 0 sama dengan 1. 2 kuasa 2. 2 kuasa 1 sama dengan 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Yang ini pun samalah 1, 2, 4. Yang ini pun sama 1, 2, 4. Baik. Kita tengok yang berikutnya ini. Okey. So yang berikutnya ini 3. Macam mana kita nak dapatkan nilai 3? Okey. Macam mana nak dapatkan sini adalah nilainya 3. Berapa tambah berapa? 1 tambah 2. So maknanya yang kita ambil adalah 1 dengan 2 sahaja. Okey. Kalau 4. Mana yang ada 4? Hujung ni kan? So maknanya yang kita ambil ini 4 dia nak, so yang hujung sahaja. Kalau yang tengah ni pula, okey, yang hujung sekali ni 2. So mana yang kita ambil? 2 lah yang kat tengah. Okey, kemudian ingat macam saya bagi tahu tadi, yang mana ambil tulis 1, yang mana ambil tulis 1, tak ambil tulis kosong. Ya, tak ambil tulis kosong, tak ambil tulis kosong, yang ambil tulis 1. Tak ambil tulis kosong, ambil tulis 1, depan tak payah kira. Okey. Kemudian baca daripada belakang. So sama dengan 1 kosong. 1 kosong. 1 kosong kosong. 1 kosong kosong. 0 1 1 asas berapa tu? Asas 2. Selesai. So maknanya kita mesti bina jadual untuk menyelesaikan soalan yang seumpama ini. Baik. Jadi selepas ini kita akan melihat pula kepada apa yang kita namakan sebagai pengiraan yang melibatkan operasi tambah ataupun tolak bagi nombor yang terdapat dalam pelbagai asas.
So lepas ni kita akan lihat yang inilah. Bermula daripada contoh yang 11, contoh 10 dan berikutnya. Baik. Jadi untuk yang pertama ni kita berhenti dulu, rehat sekejap dalam 5 minit. Jadi pukul 12.40 kita berjumpa semula dalam link yang berikutnya. Jadi cukuplah dulu untuk sekarang. Kejap lagi kita akan sambung semula. Baik.